tidak jadi. Keluarganya meminjam duit 270 juta hanya dapat 2 hingga 3% saja. Faedah. Takkanlah untuk askar nak pinjam koperasi tentera ditekan sampai 6%. Jadi ini yang fikir para warga tentera, termasuklah bekas tentera. Kita juga menjanjikan dalam korban sekiranya Patang Perintah, kita telah menuntut sekiranya pakaian perintah Allah memberi allowance pingat khidmatan kepada bekas-bekas tentera. Sekarang ini dipanggil bekas tentera, kumpulkan bekas tentera satu dewan wakil rakyat serah pingat dasar Malaysia PJM. Tapi apa yang mereka boleh buat dengan PJM pingat itu? Letak di baju mereka. Sebab itu ada askar yang tak pergi ambil. Sebab itu kita katakan, kalau kamu nak menghargai mereka, samalah kamu menghargai artis. Kalau kamu bagi gelaran pada mereka, beri gelaran serta dengan imbuhan. Bukan nak banyak, sekurang-kurangnya ada lah untuk mereka. Kalau mereka dapat PPA, bagilah allowance untuk PPA. Kalau mereka dapat pingat khidmatan am, bagi untuk pingat khidmatan am. Sebagai tanda kita ingat, bukan letak di baju semata. Ini yang jadi antara kita yang kita minta dalam tuntutan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya difahamkan bahawa tuntutan ini sedang dikaji oleh Setiausaha Agung. Dan mudah-mudahan kita doakan agar tuntutan ini dapat dilaksanakan oleh Pakatan Rakyat, insya-Allah jika kita berada di Putrajaya nanti. Dan berbagai-bagai lagi dasar-dasar ketenteraan yang kita nak ubah. Bukan sahaja dari segi pentadbiran, bahkan dari segi latihan. Kita juga tidak bersetuju dengan latihan-latihan yang lebih mirip kepada Barat. Kerana peperangan sekarang ini boleh kita menangi sekiranya tentera kita mempunyai nilai-nilai kerohanian yang tinggi. Bukan semata-mata mempunyai pakaian yang cantik, bukan semata-mata mempunyai kilat katut yang kilat, tetapi mempunyai nilai-nilai kerohanian yang tinggi. Sebab itu kita tengok di negara lain, tentera mujahidin, mereka berjanggut panjang, mereka pakai serban, rambut panjang, berjubah, tapi mereka bertewaskan askar-askar lain. Mereka berjuang dengan kerohanian yang tinggi. Sebab itu dalam peperangan mereka berjaya. Bukan itu, kita nak tetap beratkan aspek kerohanian. Sebab itu kor agama akan tertentu di dalam AGM akan kita cuba perkasakan supaya kor agama ini mempunyai ruang untuk betulkan AGM sendiri. Tapi kalau kor agama ini menjadi seperti di bawah zaman G dulu, ini masalahnya. Sebab itu askar menjadi dosa. Kalau zaman G dia sendiri pun merasa duit zakat, macam mana dia nak tegur askar? Dia sendiri pun guna duit zakat pula itu bayar untuk pembuang, untuk menghalang kes gazab. Dia pun dia gunakan. Tapi dia ada satu cerita di Johor, Amir tu berapa ratus dia ada pakai duit untuk zakat. Dia tidak penjara. Tapi dia mahir sekarang lepas guna duit zakat. Dia kata masuklah asnaf, dia kata. Maknanya nak menentang hukum kazaf yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, hendaklah ditentang mantan pembuang itu ada merupakan asnaf menggunakan zakat. Orang macam ni nak pimpin kagat, nak pimpin kor agama tentera. Sebab itu kor agama tentera sekarang tidak boleh kita baiki. Sistem berlaku jenayah-jenayah yang banyak. Ada staf sarjan merampak, bawa senjata keluar. Sistem keselamatan pun amat menduka cita kan sekarang ini. Kalau dahulu dalam kes Sarawak tahun 2000, mudah-mudah orang bawa senjata keluar. Satu van bawa senjata keluar. Kita tak belajar daripada peristiwa Sarawak. Pada ketika itu Menteri Pertahanan kata apa? Dia kata, selepas berlakunya peristiwa Sarawak, kita akan perketatkan kawalan keselamatan di kem-kem. Sampai sekarang, saudara, korang pergi carilah kem di Mentaka. Ada tak kem-kem yang melengkapkan CCTV? Tak ada. Mereka betul-betul mengharapkan pengawal keselamatan, pengawal yang jaga. Tak ada CCTV. Di tempat Najib pun, di kem Batu 10 pun tak ada CCTV. Mereka tak malu dengan Maidin ke? Mereka tak malu ke dengan pesaraya cowboy? Mereka pun ada CCTV. Patutnya kem tentera, di setiap penjuru mesti ada kamera CCTV. Di samping ada orang mengawasi. Sebab itu berlaku satu kejadian. Dan yang terbaru masuk di kem Johor. Macam itu juga masuk nasib dapat kesan. Ini masalah keselamatan. Tapi saya hari ini tak ambil tahu.
Dia tak ambil tahu. Dia sibuk cerita pasal Nurul Izzah, sibuk pasal kita doa pada UMNO. Masalah doa apa jadi masalah bagi UMNO? Orang Kristian berdoa, dia katanya orang Kristian nak Kristian ke Malaysia. Dia lepas berdoa, dia lepas nak kapikan UMNO. Ini masalahnya. Sebab itu warga tentera dalam camp, kerana zaman IT, kalau mereka tak berani sangat nak dengar ceramah, cari-carilah maklumat di dalam internet. Yang sebenarnya mendengar ceramah ini bukan satu kesalahan. Di dalam Permat Perintah Majlis Angkatan Tentera tahun 1972 menerangkan dalam bab 3 di bawah seksyen 7 bahawa tentera sebenarnya boleh mendengar ceramah politik. Yang tak boleh mereka berceramah, yang tak boleh mereka tampal poster, yang tak boleh mereka bergerak aktif dalam parti dan menjadi ahli parti. Kalau datang dengar macam mana SP dengar ceramah, tak ada masalah. Dengar, timbangkan, kalau buat pilihan. Ini tak ada. Kalau dengar ada askar nak pergi, ada tekanan, macam-macam tekanan. Sampai akan saya di kuarantin kerana mendengar ceramah, kerap sangat dengar ceramah. Di kuarantin, macam aku jalan yang besar. Kalau tak mahu bagi askar menyokong pembangkang, buat undang-undang bahawa askar dan polis tidak payah mengundi. Buat undang-undang, tentera dan polis tak boleh mengundi. Mana kerja yang menang, itulah kerja kamu. Kita pun tak kacau, korban tak payah wujud. Kalau askar dan polis tak payah mengundi, masalahnya kamu suruh dia mengundi. Tapi kamu tak boleh bagi dia dengar maklumat di pihak yang lain. Di Kuantan, Najib dah masuk. Zaid Amidi dah masuk baru ni 17 RAMD berkempen dalam Dewan. Dalam Facebook terbaru ni pula ada lagi di B9 di Kem Sikamat satu surat keluar di terang-terang logo UMNO hantar kepada Panglima di kem tu minta masuk, ada program UMNO nak buat dalam kem, tak ada dangdut lagi persembahan nak tarik askar. Ini semua lah. Dia ada surat. Kalau tuan buka Facebook, dia tak bawa. Lupa nak bawa. Ada surat. Minta kendaraan daripada camp komandan masuk dalam tu. Logo UMNO. Nak buat penerangan dalam camp. Cara dia tarik askar mudah. Dia kata askar suka hiburan. Panggil lah Haizah dan Dandut. Macam tu dia nak raksa dengan askar. Bila askar dengan Dandut, askar lupa tentang RIV. Askar lupa tentang isu dokumen keselamatan dalam kes Kopen yang telah dijual oleh negara asing. Isu kapal selam sepatutnya dekat di hati warga tentera, terutamanya orang KLJM. Isu kapal selam, bagaimana sidik kapal selam, sepatutnya semula-mula awalnya nak buat rancang kapal selam ini, pembangkang dah bantah dah. Apa perlunya negara kita punya pelawatan yang cetek memerlukan kapal selam, tapi mereka nak buat juga pasal nampak duit. Sebab itu kapal selam dia beli, akhirnya terbongkar komisen 500 juta lebih. Komisen. Dan yang lebih dahsyat lagi terbongkar melibatkan isu pembunuhan Altan Suya. Baru ini ada program penerangan tentang Skopi. Semua yang terlibat, betul-betul cabar yang datang dapat dokumen berkaitan dengan isu ini. Sepatutnya isu ini dekat di hati tentera. Warga tentera TRDM, mereka tak boleh masuk pun dalam Skopi. Tetapi yang boleh masuk siapa? Yang boleh masuk blogger Papa Gomo, dia boleh masuk dalam kapal selam. Macam mana dia seorang blogger? Papa Gomo ni, blogger yang ni ada dahkan video seks Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita kenal tu. Dia yang mula pamerkan video ni. Tapi dia dapat kesimpulan khas masuk bersama dengan Lim Guan Eng, masuk dalam kapal selam. Apa kesimpulan dia? Orang Navy pun tentu boleh masuk. Tapi apa kesenangan ada? Ini menunjukkan hubungan kait bahawa blogger upahan ini ada hubungan kait dengan pemimpin-pemimpin UMNO. Sebab itu, mengapa kita kali percaya dengan blog-blog yang macam ini? Saya nak beritahu kepada warga tentera yang ada dalam camp. Mereka kalau buka blog, tengok gambar, video-video semua ni, datang daripada Bapak Gomo. Orang macam ni dapat kesenangan masuk dalam kapal selam untuk melihat dalam suasana kapal selam bersama dengan Ketua Menteri Pulau Pinang masa tu dan Guan Eng. Apa keistimewaan dia? Sudah tentu dia dibela oleh UMNO. Bila dia dibela oleh UMNO, apa yang tulis dalam blog itu kita tidak boleh percayai. Apa saja yang siap dalam blog tu? Isu gambar macam ni, gambar Tuan Guru Aziz pun dibuat gambar aksi lucah.
Di tahap ini. Sebab itu saya nak bagi tahu dengan saudara, kalau bakal-bakal tentera ini terlalu banyak yang kita rancang dalam tuntutan korban yang telah kita hantarkan. Di antaranya kenaikan pension. Kita nak kalau askar berhenti 21 tahun, paling minima 21 tahun, mereka dapat 50% ke atas. Maknanya bukanlah semuanya 50% pension. Ada sampai tahap 70% kita minta. Sebab saran hidup pada waktu sekarang ini tidak sesuai lagi. Begitu juga dengan tanah pada bekas-bekas tentera. Bagaimana juga ditawarkan oleh Biro Masyarakat Felda di dalam kempen-kempen mereka untuk menawarkan tanah pada bekas-bekas tentera melalui Felda Plantation. Ini juga kita minta diadakan pada bekas tentera. Kalau komunis tahun dahulu menyerah diri dapat tanah, kenapa askar ada yang merempat menyewa rumah lagi? Kalau macam itu lebih baik dari komunis, kata mereka. Komunis menyerah diri diberikan tanah, askar pencet ada yang merempat, ada yang mencuri susu untuk bagi anak-anak makan. Ini yang kita fikirkan bersama. Oleh kerana masa yang agak terhad, kita akan jumpa lagi dari masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.